Hi, morning Edman. Okay, sekejap lagi kita tunggu kawan yang lain dulu. Okay, kita ada masa lagi 3 minit. Okay, kita tunggu lagi 1 minit. Ya. Kalau masih admin seorang pun cikgu akan teruskan jugalah Ini yang lain. Okay, dah pukul 9. Okay, dah pukul 9. Okay. Sekejap admin. Okay, so hari ni sebenarnya cikgu nak masuk tajuk masih lagi dalam bab 4 Kalau tengok masih lagi dalam bab 4 pengurusan dan penyediaan makanan iaitu dalam subtopik prinsip dan kaedah memasak. Okey, untuk haba kering. Okey, kalau macam minggu lepas sebelum kita cuti kita masuk tajuk haba haba lembap Jadi hari ni cikgu nak masuk haba kering. Okey. Baik. Okey, ada Guan Liang, Guan Liang ada admin. Okey, tak apa. Okey, kita cikgu teruskan. Mungkin yang lain tu mungkin masuk lambat. Okey, so hari ni kita masuk haba kering Okey, jadi apa dia haba kering? Okey, kita tengok objektif kita pada hari ni. Okey, objektif kita hari ini supaya awak dapat menerangkan kaedah menggunakan haba kering dengan betul lah. Okey, kalau sebelum ni haba lembap. Baik. Okey, kita tengok apa benda dia haba kering ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan haba kering? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan haba kering? Okey, haba kering, dia memerlukan haba yang dipindahkan terus atau melalui minyak kepada makanan. Okey, kaedah ini memerlukan suhu yang lebih panas berbanding haba lembap. Okey, kalau awak tengok macam sebelum ni kita belajar haba lembap, okey, dia melalui air kan? Yang ini minyak.
Okey, maksudnya apa-apa kaedah masak yang menggunakan minyak itu adalah haba kering. Kalau macam sebelum ni haba lembab kita melalui air. Okey, jadi maksudnya kaedah ini memerlukan suhu yang lebih panas ya berbanding dengan haba lembab. Ya, jadi awak kena nanti awak kena bezakan ya apa itu haba lembab dengan haba kering. Okey, jadi kalau haba lembab dia menggunakan air, tapi kalau haba kering ni dia melalui minyak. Okey. Baik. Okey, kita tengok ya, ini adalah contoh-contoh untuk haba kering ya. Okey, kita ada membakar, kita ada menggrill, kita ada memanggang, kita ada gratinating, kita ada menggoreng dan juga kita ada pancaran gelombang mikro lah. Jadi kita hari ini kita akan masuk satu persatu. Okey. Jadi kita akan masuk membakar ya. Okey, apa itu membakar? Cikgu rasa awak selalu juga kan guna kaedah siapa yang suka buat kek, siapa yang suka buat pastry, pastry kentang pun boleh. Okey, ini adalah kaedah membakar. Okey, memasak makanan yang menggunakan haba perolakan atau gelombang mikro lah. Okey, contoh masakan yang sesuai ialah kek, pastry, roti dan kentang. Okey, kita tengok sikit. Kita tengok itu tak? Okey, ini adalah contoh kita nak bakar kek kan. Okey, ini kita bake kek lah. Okey. Dalam oven. Dia menggunakan haba perolakan Ini adalah bake ataupun membakar. Okey, membakar. Okey. Okey, jadi ini adalah membakar. Okey, ini adalah gambar lah, contoh gambar. Okey, sebelum tu cikgu nak pergi tengok buku teks kita. Okey, kaedah membakar. Okey, kalau awak tengok buku teks, ini apa ya, menggoreng. Okey, ini menggoreng. Sekejap. Okey, ini berkering. Okey, ini adalah kaedah membakar. Okey, jadi macam ciri hasil masakan dia akan berwarna kuning. Okey, dia menjadi kering. Kalau kita membakar ataupun bake, awak boleh jawab dalam bahasa Inggeris ya, tapi ejaan kena betul, bake ataupun membakar. Okey, membakar. Okey, maksudnya makanan menjadi kering ya, terutamanya biskut dan pastry. Okey, mempunyai rupa yang menarik dan aroma yang menyelerakan. Okey, kelebihan dia mempunyai set masa tertentu dan tidak memerlukan perhatian lebih. Okey, maksudnya kat sini awak just contohnya kita masak kek kan, kita just masukkan je dalam oven dan kita setkan masa. Maksud kita tak payah nak tengok dia dah masak ke belum, tak payah, kita tunggu je. Bila dah masak dia bunyi dah ting, dah masak. Okey. Maksudnya makanan dimasak sekata. Tapi kelemahan dia pula banyak juga kelemahan. Sebab dia memerlukan kos elektrik atau gas yang tinggi bagi alat pembakar yang digunakan. Lepas tu masak dia lambat. Betul tak? Kalau kita nak bandingkan dengan goreng, sekejap dah goreng. Kan? Tapi kalau macam bake ni selalunya ambil masa 40 minit, 1 jam. Jadi lambat masak. Okay, jadi makanan kering kan? Dia tak lembab. Dia kering. Okay. Anggaran masa mesti tepat untuk mengelakkan makanan tak hangus. Betul tak? Kalau macam contohnya awak masak kek. Okay, kalau awak lebih masa je, okay, maksudnya makanan tu akan hangus. Hangus ni maksudnya makanan dia akan jadi hitam, keras. Yang maksudnya makanan akan hangus. Okay, tidak boleh membuka pintu ketuhar berulang kali kerana suhu di dalam ketuhar akan menurun. Kita tak boleh nak selalu buka sangat pintu tu. Sebab suhu dia akan lari nanti. Okey, itu adalah membakar. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah menggrill. Okey, menggrill. Okey, menggrill ialah memasak makanan di atas redai. Ni ada di atas redai menggunakan haba langsung secara terbuka. Selalunya grill ni kita akan masak secara terbuka. Makanan dimasak menggunakan arang ni arang. Yang tak tahu arang, okey, sorry, ni kat bawah dia. Kat bawah dia ni arang ataupun rod panas ataupun rod panas. Contoh masakan yang sesuai ialah daging, sausage dan udang. Okey, ini adalah grill. Okey, bake lainlah, grill, ni grill. Okey, kita tengok boleh tak? Okay, ini contoh je, saya cikgu nak tengok contoh.
Okey. Okey, ini adalah grill dia memasak di atas rot panas dan juga arang. Bawahnya grill. Okey. Kau kena tahu grill. Ya, ini adalah grill lah. Okey, rot panas. Okey, diletakkan ramuan bahan perap. Okey, dia perap. Tapi ini adalah contoh grill lah Cikgu nak tunjukkan awak contoh grill sahaja. Okey. Ini contoh grill sahaja. Okey, kaedah grill. Okey, ini adalah kaedah grill. Okey. Bolehlah boleh tengok kalau macam mungkin awak nak tengok lagi banyak contoh, okey, awak boleh tengok dekat YouTube cari grill lah. Okey, tapi ini adalah contoh grill lah. Okey, seterusnya. Okey, kita ada memanggang memanggang, memasak makanan menggunakan haba perolakan secara tertutup atau haba langsung secara terbuka. Okey, contoh masakan yang sesuai ialah lembu. Oh, sorry cikgu tak pergi lagi tadi dekat grill. Okey, sorry dekat grill. Okey. Okey, ini kaedah menggrill Okey, kalau awak tengok ciri hasil masakan dia akan garing. Garing tu maksudnya crunchy, dia macam garing, wangi. Okey, tekstur dia lembut dan tidak berminyak. Okey, dia sihatlah. Okey, makanan sihat. Okey, kelebihan dia sedap dan menyelerakan dan dia berjus. Okey, still ada juicy lagi kan. Okey, kelemahan dia perlu persediaan awal yang lama jika menggunakan arang. Kan kita nak sediakan, contohnya kita nak bawa kita nak siapkan tempat dia tu. Okey, jadi kita memerlukan persediaan yang lama lah. Okey, dan lambat masak. Okey, tidak sesuai untuk sayuran berdaun. Okey, memerlukan perhatian agar makan tidak hangus. Maksudnya kita perlu ada kat situ. Kan, kita perlu ada kat situ dan dia memerlukan perhatian. Kalau tak, makanan tu hangus. Okey, perlu dimasak di luar rumah kerana kaedah ini mengeluarkan asap yang banyak jika menggunakan arang. Okey, memang selalunya keadaan menggrill kita akan buat di luar rumah. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada memanggang. Okey, memanggang ialah memasak makanan menggunakan haba perolakan secara tertutup atau haba langsung secara terbuka. Okey. Contoh masakan yang sesuai ialah lembu, kambing dan poultry ni ialah inilah yang macam ayam poultry. Okey. Baik, okey, ini adalah contoh membakar ini secara terbuka ini secara terbuka. Okey, ini adalah secara tertutup. Okey, so ada dua kaedah lah, satu terbuka, satu tertutup. Kalau macam grill tadi, kalau grill di luar sahaja, kan? Tapi kalau bake, selalunya bake kita tak ni lah bake selalunya kek dan apa tadi? Bake biskut roti, itu bake lah. Okey. Kalau memanggang, yang ni. Okey. Okay, kita tengok sedikit contoh Ada suara tak apa buat tengok saja. Ni adalah spice roasted chicken. Okay, siapa nak bolehlah nanti tengok YouTube. Okay, sebab cikgu nak tengok nak tunjukkan kaedah saja.
ni bahan-bahan okey, boleh tomato dan ayam. Okey, ini kaedah apa nama dia? Memanggang secara tertutup. Okey. Ini masukkan. Okey, inilah cikgu tunjukkan kaedah dia lah. Okey. Masak. Macam mana keadaan lepas masak. Okey, ini keadaan kita masak. Hasil masakan selepas masak secara roasted. Ada juicy lagi still juice. Okey, itu adalah kaedah memanggang. Okey, itu adalah kaedah memanggang. Kita tengok hasil masakan untuk kaedah memanggang. Okey, ciri hasil masakan kalau awak tengok garing di permukaan. Kalau awak tengok ayam tadi, okey, garing di permukaan. Okey, hasil berwarna kuning keemasan. Betul tak? Kalau ayam tadi mula-mula tu warna putih, lepas dia dah masak dia berwarna kuning keemasan. Okey. Okey, kelebihan dia boleh dimasak dalam kuantiti yang banyak. Ini kalau kat luar. Kan cikgu kata boleh masak di dalam dan juga di luar kan. Kalau kat luar, boleh dimasak dalam kuantiti yang banyak. Okey, kaedah memasak yang mudah dan hasil masakan yang sekata. Okey, mudah mudah dan sekata, tidak perlu perhatian sepenuhnya. Kehilangan nutrien adalah minimum maksudnya sedikitlah kehilangan nutrien. Okey, tapi kelemahan dia tidak sesuai untuk makanan yang kurang lemak. Okey, kurang lemak contoh seperti apa? Macam contohnya macam ikan kan, ikan dia kurang lemak jadi macam ikan kita kurang sesuai lah untuk menggunakan kaedah memanggang. Okey, kehilangan jus yang banyak dan kos bahan api atau elektrik adalah tinggi. Okey, itu adalah kelemahan. Okey. Jadi itu adalah memanggang. Jadi awak kena bezakan antara grill, memanggang dan juga membakar tadi. Okey, seterusnya kita tengok kaedah seterusnya Okey, kaedah seterusnya adalah gratinating. Okey, pernah dengar tak perkataan ni? Gratinating. Okey, memasak makanan dengan menggunakan api daripada arang atau rot panas tetapi dari arah atas. Maksudnya dia masak apa nama dia? Arang atau perut tu daripada atas daripada atas. Okey, boleh dimasak di dalam ketuhar atau menggunakan salamander oven lah. Okey, contoh masakan yang sesuai ialah pizza dan crumble apple pie. Okey, kita tengok contoh. Okey, supaya awak lagi faham. Okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk dia punya kaedah sahaja okay. Dia punya kaedah. Okey, ini maksudnya dia akan masak. Ini adalah gratinating. Maksudnya dia ini rot panas dia masak daripada atas. Maksudnya kat sini. Okey, ini adalah gratinating. Okey. Rot dia panas daripada sini. Dia akan haba daripada sini. Okey. Boleh Awak kalau nak tanya boleh awak boleh unmute Kalau macam tak faham boleh unmute. Okey.
Okey, itu adalah masak menggunakan kaedah gratinetik ya, masak makanan dengan menggunakan api daripada arang atau rot panas ya, daripada arah atas. Awak kena ingat tu. Okey. Tengok seterusnya Okey, menggoreng. Okey, ini adalah menggoreng. Menggoreng kita ada 4 jenis kaedah menggoreng lah Pertama kita ada menggoreng dalam minyak penuh, okey, ataupun deep frying. Okey, menggunakan minyak yang banyak untuk menggoreng sehingga makanan tenggelam dalam minyak. Okey, ini adalah contoh menggoreng dalam minyak penuh. Okey, ataupun deep frying. Kalau awak nak jawab dalam bahasa Inggeris, deep frying. Okey, menggoreng dalam minyak penuh atau jeluk. Okey, ini kita tengok sikit contoh Okay, ini ayam KFC. Okay. Okay. So, goreng ini adalah kaedah goreng minyak penuh. Awak tengok ya, minyak dia banyak. Okay. Maksudnya minyak dia panas baru masukkan. Uh, okay. Okay, itu adalah menggoreng dalam minyak yang penuh ataupun deep frying. Okay. Okey, kita tengok pula menggoreng tohor. Okey, menggoreng tohor ini adalah contohlah telur ni. Ini adalah menggoreng tohor memasak makanan menggunakan minyak dia sedikit je. Okey, menggoreng makanan dalam tempoh yang singkat dan perlu dibalik-balikkan. Okey, contoh masakan ialah telur Yang ni cikgu rasa semua orang tahu kan? Semua orang tahu ni, goreng telur. Okey. Okey, dia gunakan minyak yang sedikit sahaja. Okey, dia menggunakan minyak yang sedikit dan perlu dibalik-balikkan. Okey. Itu adalah menggoreng. Okey, itu adalah menggoreng tohor Itu menggoreng tohor. Okey, menggunakan minyak yang sedikit. Okey, ini adalah kaedah shallow frying. Okey, kaedah shallow frying ni memasak makanan menggunakan minyak yang sederhana banyak. Maksudnya dia tak banyak sangat, dia tak sikit. Maksudnya dia sederhana. Okey, memasak makanan. Okey, contoh makanan yang masakan sesuai ialah ikan, kepak, ayam, sausage dan nugget Ini dah tengok saya. Cikgu akan tunjukkan minyak dia minyak dia saja. Ini digoreng apa ni? Okey, maksudnya minyak dia tak banyak sangat macam apa? Minyak penuh dengan tohor tadi sedikit sangat pula. Okay, dia sederhana sahaja. Okey. Okay, minyak dia sederhana sahaja. Baik. Okey, dan kemudian adalah kaedah pressure frying. Okey, pressure frying memasak makanan menggunakan kaedah yang sama seperti menggoreng minyak banyak. Okey. Kaedah ini menggunakan alatan khas yang tertutup untuk memerangkap uap panas bagi meningkatkan tekanan dan haba terhadap makanan yang memasak. Okey, contoh masakan sesuai ialah ayam dan kentang. Okey.
Okey, dia still ini ada contoh lah ya, contoh dia. Okey, dia masak dalam dia macam menggoreng dalam minyak yang penuh tapi dengan menggunakan alatan khas lah. Okey, kita tengok contoh sedikit. Ini. Kalau awak tengok, ini adalah alatan khas dia. Alatan khas dia. Lepas tu dalam ni minyak yang penuh. Okey, ini. Kalau awak tengok ni, dia macam guna minyak penuh tapi dia menggunakan bantuan alat bantuan okey. Okey. Dia gunakan pressure fryer. Tengok hasil. Okey, dan juga tunjukkan hasil. Okey, ini adalah hasil masakan lah untuk gunakan. Okey. Ini adalah hasil masakan dia. Okey. Baik. Okey, kalau awak nak lebih detail, boleh tengok ya, awak sendiri boleh search ya kalau macam nak tengok lagi. Okey, contoh-contoh boleh search YouTube lah ya. Okey, so untuk menggoreng awak kena ingat, okey, kita ada menggoreng minyak penuh, kita ada menggoreng tohor, kita ada kaedah shallow frying dan kita ada kaedah pressure frying. Okey, menggoreng kalau contohnya soalan tanya menggoreng, tapi menggoreng apa? Contohnya dia bagi gambar apa? Gambar ni gambar telur macam ni. So apakah kaedah yang digunakan? Jadi awak kena jawablah menggoreng, tapi bukan menggoreng saja, awak cakap kena mention juga okey menggoreng tohor. Menggoreng tohor ke adakah dia shallow frying? Okey, so awak kena tahulah. Okey, sedikit tentang hasil masakan ya. Hasil masakan kita tengok hasil masakan untuk menggoreng. Okey, kalau awak tengok kita pergi dulu untuk okey, ini minyak penuh. Okey, kalau awak tengok ini adalah ciri hasil masakan dia lah warna kuning keemasan, rangup, okey, garing dan berminyak. Okey, kelebihan dia wangi lah makanan sekata dan garing, tapi kelemahan dia menggunakan minyak masak yang banyak sebab dia betul dia guna minyak masak yang banyak. Tak sesuai lah untuk pesakit, orang tua sebab dia susah nak cerna. Okey, perlu dituskan minyak menyerap dalam makanan jika tidak panas Kalau kita nak goreng menggunakan minyak panas, kita kena pastikan minyak tu betul-betul panas, okey? Baru kita goreng. Okey, menggoreng tohor. Okey, ciri hasil masakan makanan kelihatan berminyak. Okey, kelebihan menggunakan minyak yang sedikit. Okey, ini kelebihan dia lah. Okey, dan kita masak sekejap je dah masak. Tapi dia punya kelemahan, maksudnya kita kena balik-balikkan selalu. Kalau kita tak balik, dia cepat hangus. Okey. Okey, sesuai untuk makanan yang bersaiz kecil atau dalam kuantiti yang sedikit. Okey, shallow frying sama juga garing dan rangup, berminyak sedikit, berbau wangi dan menyedarkan. Okey, tapi kelebihan dia masak cepat juga. Okey. Dia sesuai untuk jumlah makanan yang sedikit, menjimatkan minyak masak juga Tapi kita memang tak sesuai untuk goreng Goreng kita tak boleh guna shallow juga sebab dia masih banyak juga shallow tu. Okey, tidak sesuai bagi orang yang sedang menjaga kesihatan, tak boleh. Okey, dan kaedah pressure frying garing dan rangup, makanan berminyak warna keemasan. Okey, makanan sekata garing. Okey. Tapi kelemahan dia betul sama juga dengan kita menggunakan minyak yang penuh tadi menggunakan minyak masak yang banyak, perlu menggunakan peralatan khusus, dia kena ada alat dia pula, mahal. Okey, makanan susah dicerna, perlu dituskan dan perlu mempunyai pengetahuan untuk mengendalikan peralatan masak. Okey. So, sebenarnya untuk hari ini, okey, jadi awak kena ingat. Okey, jadi kena ingatlah so kita berkering, kita ada membakar, menggrill, memanggang, gratinating, menggoreng. Okey, sebenarnya kita ada lagi pancangan global makro tapi tak sempat cikgu rasa untuk masuk hari ini. So yang ini awak kena betul-betul ingatlah. Okey. Kena tahu dan ingat. Okey.
Baik, berapa orang hari ni? Kita ada Eldan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ke? Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So, kita masih lagi lah ya macam minggu ni online, minggu depan online sampailah kita 24 kan. 24 hari Rabu baru kita sekolah balik. Okey, Li Hong ada Li Hong ada? Li Hong boleh cakap tak? Ada. Okey, Liu Hong, sebab cikgu perlu bantuan awak juga sebab cikgu nak tahu ya kalau macam dalam kelas tu berapa orang yang parents hantar, berapa orang yang naik bas, ada ke naik van, berapa orang naik Grab, berapa orang jalan kaki, boleh tak Liu Hong? Tolong cikgu yang tu. Boleh. Ya, Boleh. maksudnya kena tahulah. Okey, dan ada tak yang 26 tu yang tak datang lah rasanya kat sini? Semua adalah ya? Cikgu harap semua orang datang lah. Okey, parents dia tak bagi ke? Cikgu awak nak nama atau nak itu nombor saja? Yang naik pas jalan kaki punya. Macam mana? Ialah nak nama atau ialah nombor saja. Berapa orang saja. Tak, cikgu nak senarai dia, senarai. Contohnya Xiong Li Hong balik dengan apa. Tapi kalau contohnya kalau awak balik dengan van sekolah, cikgu nak nombor van sekolah. Dia berserta dengan siapa yang jemput awak, maksudnya nombor telefon. Okey, boleh. Nombor telefon. Okey. Boleh. Okey. Tu nanti cikgu nak juga senaraikan sama ada mereka ni nak makan kat kantin ataupun bawa bekal. Okey, boleh. Okey, tu je lah. Okey, so ada soalan tak yang lain? Tak ada nanti waktu nanti pun sekolah macam biasa juga awak balik masih lagi kalau tak salah cikgu pukul 1 juga Okey, itu saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi minggu depan. Okey, cikgu harap semua masuk dan terima kasihlah bagi mereka yang masuk hari ini. Okey, bye. Boleh, terima kasih cikgu. Okey, sama ya. Okey.